Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk bidang yang baru, iaitu bidang hadis. Okey, kalau kita tengok pada isi kandungan, minggu lepas kita dah belajar bidang Al-Quran, iaitu membaca surah At-Takatsur. Minggu ini kita akan masuk bidang hadis, iaitu unit yang pertama, memuliakan tetamu. Okey, tajuk kita hari ini bidang hadis, iaitu memuliakan tetamu. Dalam bidang hadis ini terdapat satu saja tajuk. Kamu tengok sini, unit satu. Mana ada yang lain dah. Dalam Al-Quran dia ada sampai 8, bidang jawi ada sampai 4. Kalau bidang hadis ada satu saja. Baik, tajuk ni senang dan amat mudah untuk difahami. Tolong fokus, dengar betul. Sebabnya Ustaz akan ajar secara ringkas untuk kamu faham. Kalau kita rujuk pada muka surat 50, ada berapa helai? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Dia ada sampai muka surat 56. Banyak. Tapi Ustaz akan ajar 4 saja perkara yang akan diceritakan dalam ni. Hanya ada 4 saja. Baik. Yang pertama sekali, pengertian tetamu. Yang kedua, hukum melayani tetamu. Yang ketiga, adab-adab melayani tetamu. Yang keempat, kepentingan memuliakan tetamu. Ni ada 4 saja yang kamu akan belajar. Dalam ni dia akan menceritakan 4 benda tu, tapi Ustaz akan bagi cara paling ringkas untuk kamu faham. Okey, dia ada 4 perkara. Ada 4 yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kalau kita rujuk pada pengertian tetamu. Apakah maksud tetamu? Tetamu ialah orang yang diundang atau tak diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Okey, senang kata macam ni lah. Kalau kita tengok, kalau kita tengok contoh dalam gambar ni, ini seorang guru. Ni dia tulis, selamat datang ke majlis anugerah cemerlang. Tempat SK Taman Mutiara, tarikh bila, masa bila. Okey, ni dia cikgu ini ataupun sekolah ini telah menjemput seorang baju biru ni. Baju biru ni tak tahu siapa, beruban sikit tapi bukan ustaz ni. Ustaz tak ada beruban sangat. Yang beruban ni ada orang jemputan. Inilah namanya tetamu. Tetamu ini datang ke sekolah ini. Ni mungkin diundang ataupun memang dijemput untuk hadir ke sekolah untuk bagi taklimat ke apa. Nampak ada bunga-bunga gini kat baju dia. Okey, ini contoh. Kalau contoh dekat sekolah kita. Okey, kan kita biasa ada sukan tahunan. Kita ada sukan main bola, main bola jaring semua, lomba lari. Kita akan jemput siapa? Kita akan menjemput coach, betul? Ayah si Khaira. Ayah Khaira. Kita akan menjemput dia. Itu yang dinamakan tetamu. Bila tetamu ni, kejap lagi kita akan belajar apa ada adab dia kita dengan tetamu. Okey, ataupun contoh yang lain. Itu contoh yang diundang. Yang diundang. Kalau yang tak diundang, contoh hari Minggu ke ataupun hari raya ke. Kalau kita duduk kat rumah, tiba-tiba ada orang datang, itu yang tak diundang. Tetapi dia sebagai tetamu, kita kena melayan dia sebagai tetamu. Contoh lain yang tak diundang, ular pun boleh jadi juga. Pernah masuk ular dalam rumah, itu pun tak diundang. Boleh tak kalau kita nak panggil dia, jemput masuk, ular main masuk, duduk makan, boleh? Dah, sekarang dia yang makan kamu. Baik, itu contoh. Yang dalam cerita sini adalah berkaitan dengan manusia. Tetamu yang berkaitan dengan manusia, bukan pasal haiwan, ya. Baik, yang kedua, hukum melayani tetamu. Ini kita boleh merujuk di sini. Kita wajib melayani tetamu kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Mau tengok dia kata apa? Hukum melayani tetamu adalah wajib. Wajib, ya, hukum melayani tetamu. Jangan ada tetamu lantak dia. Tak boleh. Dosa besar. Wajib buat dapat pahala, tak buat dapat dosa besar. Bukan buat dapat pahala.
tak buat tak dapat apa-apa, itu bukan, itu sunat. Kalau wajib, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa besar. Ingat tu. Okey. Berdasarkan hadis Nabi. Inilah. Kalau kita nak belajar hari ni, inilah hadisnya. Tajuk pun tajuk hadis. Inilah hadisnya, iaitu apa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Riwayat Bukhari wal Muslim. Baik, maksudnya daripada Abu Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Dekat sini Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, makanya dia kena memuliakan tetamu. Kalau kamu tak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maknanya tak tahu nak kata. Hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakannya. Inilah hadis yang akan kita belajar pada hari ini. Hadisnya ni pendek je. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Baik, ini kamu kena hafal nanti. Yang kamu akan ingat sampai bila-bila. Bila orang tanya kamu, apa hukum melayan tetamu? Hukum dia wajib. Bila orang tanya, apa buktinya? Ni hadis daripada Nabi. Nabi kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia wajib memuliakan tetamunya. Baik. Yang kedua sudah selesai. Sekarang kita rujuk yang ketiga apa? Adab-adab melayani tetamu. Okey. Kalau kita rujuk pada muka surat 52. Okey, Ustaz tak nak baca panjang dekat atas ni. Kamu boleh baca dekat rumah. Dia tak ada apa, dia nak beritahu, dia bagi email. Dia bagi email pada kawan dia. Yang nak disampaikan kat sini ni ada 5 saja adab-adab. Adab-adab melayani tetamu. Okey, dia kata apa? Saya apabila tetamu datang, saya buat apa? Yang pertama, menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Macam mana menyambut kedatangan mesra dan gembira ni? Dia kenalah bila orang datang rumah kita kena sambutlah dengan muka ceria, muka dengan seronoknya dia datang. Walaupun dalam hati kita macam tak suka, tapi ingat Nabi kata apa? Wajib melayani tetamu. Kita mesti layan dia dengan baik-baik lah. Sebab apa? Tetamu yang datang rumah kita ni membawa rahmat. Melayani negara. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Kebiasaan tetamu lah yang akan bagi sabar, memberi salam kepada kita. Tapi tak apa, tak ada masalah. Memberi salam terlebih dahulu pun lebih afdal walaupun dia sunat. Tetapi Nabi lebih suka memberi salam terlebih dahulu. Ataupun yang dimaksudkan sini memberi salam, mungkin kita boleh menghulurkan tangan untuk bersalaman dan bertanya khabar. Tanyalah, apa khabar? Baik ke? Sihat ke? Macam itulah bila orang datang. Janganlah pergi tepi kan. Mana boleh gitu. Kamu mestilah bersalaman, tanya khabar kat dia, apa khabar, sihat ke. Janganlah dia datang, Assalamualaikum. Tak payahlah begitu. Kamu buat biasa je. Yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Janganlah kamu kenalah bagi tempat dekat dia. Biasa kalau kita orang datang ke rumah, kita akan letak pula. Kita akan suruh dia duduk di mana? Kita akan suruh dia duduk di ruang tamu. Jangan kamu kata, okey, duduk kat mana? Jamban. Jangan macam tu. Mana boleh. Itu tempat
Tempat membuang najis jangan bagi dia tu. Duduk mana? Mangkuk jamban. Tak boleh. Jangan duduk di tandas. Duduk di tempat yang bersesuaian, yang sesuai untuk tetamu duduk. Duduk di ruang tamu ke, duduk di ruang-ruang yang luas ataupun ruang yang untuk selesa. Kita bagi dia selesa untuk duduk. Ni bawa tempat yang busuk. Jangan gitu. Baik, yang keempat, menyediakan juadah. Juadah ni apa? Juadah ni bukan sejadah. Jangan sejadah, sejadah lain. Juadah ini bersamaan dengan sajian. Sajian tu apa? Sajian tu makanan lah, senang kata. Makanan dan minuman. Tak kisah makanan kuih ke, air manis ke, air kosong ke, tak kisah. Janji bagi makan. Bagi makan tak ada masalah. Bagilah apa. Kamu ada kurma, bagi kurma. Kalau air kosong, bagi air kosong. Jangan dia datang, duduklah, senyum je. Memang senyum dapat pahala. Tapi fikirlah tetamu tu akan kata, ni tak hulur apa-apa ke? Bagilah sikit air ke apa, dahaga, penat dia datang. Bagilah dia sikit. Baik, yang kelima, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Ini, bagilah layanan yang baik dan ikhlas. Janganlah kita muka monyok je. Muka monyok, muka masam, muka menyampah. Jangan gitu. Kita layan dia baik-baik. Ingat, Allah akan bagi rahmat pada kita. Allah akan bagi. Kita tak tahu apa yang Allah akan bagi pada kita. Kenapa tetamu tu datang rumah kita, kenapa tak datang rumah orang lain? Kamu kena ingat tu. Baik, yang terakhir sekali adalah kepentingan memuliakan tetamu. Mari kita berpantun. Kalau kita tengok ni, dalam pantun ini dia menceritakan ada 8 kepentingan memuliakan tetamu. Okey, macam mana kita nak dapatkan dia punya jawapan? Jawapannya biasanya akan terletak pada dua, apa nama? Orang kata dua, bahasa Arab dia baik. Apa nama benda ni Ustaz pun dah lupa dah. Dua bawah ni biasanya dia akan menceritakan ataupun apa yang nak disampaikan. Okey, kita cuba buat. Yang pertama, rangkap yang pertama. Semai peria bersama kawan, ditanam rapat pagar dibuka. Rahmat kurnia, kukuh perpaduan, pahala dapat masyarakat suka. Okey, rahmat kurnia maksudnya apa? Kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dah bagi tahu tadi. Kalau kita melayan tetamu dengan baik, kita akan dirahmati oleh Allah. Ni ada sebut dah. Yang kedua, kukuh perpaduan. Ni kita akan dapat mengukuhkan perpaduan sesama manusia apabila kita melayani tetamu dengan baik. Yang ketiga, of course, dalam Perak disebut tentulah, of course, pahala dapat. Dah tentulah pahala akan dapat. Dalam hadis tadi pun ataupun betul lah, dalam hadis tadi pun dah Nabi beritahu kata kita wajib melayani tetamu. Bila kita wajib, dah tentulah dapat pahala. Kemudian masyarakat suka. Kita akan disukai oleh masyarakat. Bila kita buat baik dengan orang, kita melayan tetamu tu dengan baik, tak ke orang tu suka dengan kita? Cuba kita layan kasar-kasar, cakap kasar-kasar dekat dia. Dia mana suka? Sama je kita kalau orang layan kita tak elok. Suka tak kita? Tentu tak suka. Okey, yang keempat dia masyarakat suka. Yang kelima, kita tengok pada rangkap ini. Biji kurma usah dimakan kuda dalam bejana. Silaturrahim sama kita eratkan, itu tanda iman sempurna. Dengar sini. Yang ke berapa? Yang kelima, mengeratkan silaturrahim. Silaturrahim sama kita eratkan. Maksudnya kita dapat mengeratkan silaturahim antara kita dengan tetamu kita. Itu yang cuba disampaikan di sini. Yang keenam, kat bawah ni, itu tanda iman sempurna. Anda menceritakan benda ni. Kalau kita melayani tetamu tu, kita akan dapat mengeratkan silaturahim. Menunjukkan apa? Kita iman kita sempurna. Sebab apa?
Kalau kita rujuk balik pada hadis ni, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa ni? Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Inilah. Kalau kita betul-betul melayani tetamu, maknanya kita iman kita tandanya sempurna. Okey, rangkap yang seterusnya. Ini yang keberapa dah? Silaturahim yang ke-5. Yang ke-6. Kita tengok pada sini rangkap ini. Burung bayan, si burung kelicak, terbang mari, dahan tersangkut. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Ajaran Nabi wajib diikut. Kita tengok pada rangkap yang kedua bawah ni. Tetamu dilayan, bahagia dikecap. Maksudnya mendapat kebahagiaan. Sesama kita akan mendapat kebahagiaan. Allah tengok pun seronok. Allah akan bagi ganjaran pahala. Seronok tengok sesama manusia, sesama Islam menjalinkan kebahagiaan bersama-sama. Ajaran Nabi wajib diikut. Ini apa saja yang berkaitan dengan Nabi dinamakan sunnah. Apabila kita buat apa benda, apa segala yang berkaitan dengan sunnah Nabi, kita akan mendapat ganjaran pahala. Okey, itu yang tadi yang silaturahim ke-5, yang ke-6 bahagia, mendapat kebahagiaan, yang ke-7 ni sunnah Nabi, mengikut ajaran sunnah Nabi. Yang terakhir, okey, mengail puyuh di tepi perigi. Perigi ada ke puyuh? Kain disidai, tak nampak bayang. Muliakan tetamu, pekerti terpuji, baru tersemai kasih dan sayang. Dia nak kata apa kat sini? Bahasa mudahnya adalah kita dapat mewujudkan perasaan kasih dan sayang sesama kita. Apabila kita melayani tetamu tu, kita akan wujud kasih dan sayang. Bila orang tu bersama-sama dengan kita akan rasa seronok, kita akan rasa gembira, dan kita akan rasa janganlah keluar lagi. Kita akan rasa macam jangan balik lagi, seronok. Kita rasa seronok sampai kita rasa sayangnya dia nak pergi, nak balik rumah dah macam tu. Tapi itulah tetamu, kita boleh jemput kali. Okey, itu sahaja yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, bidang hadis unit 1, memuliakan tetamu. Ada 4 perkara yang kamu perlu ingat, iaitu yang pertama berkaitan dengan pengertian, yang kedua berkaitan dengan hukum, yang ketiga berkaitan dengan adab, dan yang terakhir sekali kepentingan. Kepentingan ada 8, adab ada 5, hukum wajib, pengertian 1. Itu saja. Okey, sebarang pertanyaan boleh rujuk pada ustaz. Nanti ustaz bagi tahu apa yang perlu disalin. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.